Okey. Pertama sekali, jadi semua orang kena faham Abu. Pertama sekali, ini kita punya, kita panggil apa? Muka depan. Muka depan kepada SPSS. Kalau awak tengok dekat bawah dua tu, bawah kiri, semua orang tengok bawah kiri dia ada data view dan variable view. Ini adalah nadi kepada SPSS. Awak nampak benda ni kosong. Pertama, jangan dulu buka data view, klik pada variable view. Okey, semua orang tengok yang ada data saya, semua orang buka pada data saya ataupun data sebenar awak. Pada variable view, awak nampak dekat name tu, betul? Bawah row, kita panggil row kan bawah tu, ke column? Saya tak pasti yang tu, biasalah bahasa Inggeris tak pandai macam awak. Okey, kita row bawah tu, name tu kan dia ke bawah row yang ke bawah, name tu adalah masukkan di setiap soalan awak, kata kunci. Contoh yang pertama mungkin awak tanya jantina. Okey, Amira type jantina. Okey, mungkin soalan kedua, yang ini bahagian A. Bahagian A dulu masukkan. Yang kedua mungkin, bukan kedua, bawah name tu lagi awak masukkan grade pencapaian. Contoh, grade pencapaian. Okey, katalah bahagian A ni 2 sahaja. Okey, 2 sahaja. Kemudian, dah habis bahagian A, kita masukkan bahagian B. Okey, kalau saya nak awak semua ikut saya punya cara. Kenapa? Kerana dia mudah untuk kita baca dan untuk kita nak analisis nanti. Yang nombor 3 ni, masukkan soalan bahagian B. Bahagian B, ada orang yang dia salin soalan. Tapi saya tak nak. Awak tulis sahaja bahagian B1. Soalan yang merujuk kepada B1, B2, B3, B4, B5. Contoh. Kemudian, kita dah habis soalan bahagian B. Kita pergi pula pada bahagian C, iaitu C1, C2, C3, C4 dan C5. Okey. 6. Okey. 3. Dah. Lepas kita dah selesai kat yang itu ada soalan, semua orang okey? Sebab yang ini awak lah kita kata beruntung lah sebab data awak adalah data Google Form. Kalau selalunya orang akan bagi data borang soal selidik, awak memang kena salin balik lah, kena tulis balik. Yang ini awak kena faham betul-betul. Dekat bahagian type, okey, Amira tekan type tu, dekat tepi dia yang titik 3, bukan titik 3 sebelah type tu. Okey, sini ada numeric, comma, dot, bla 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 bla. Awak hanya pilih numeric. Bermaksud SPSS kita punya data memang hanya numeric sahaja. Okey, so numeric untuk bahagian B, jadi bawah atas sampai bawah semua numeric. Cuba tekan dekat width tu terus. Dekat width tu, dalam kolom width tu. Okey. Width tu memang kita kekalkan 8. Kemudian decimal places. Decimal places tu adalah bacaan titik perpuluhan. Sekarang ni kita tak nak titik perpuluhan tu. Kita tulis kosong. Okey? Sebab kita punya skala, dalam kita punya skala kita, soal selidik kita tak ada 1.2, tak ada. So itu adalah decimal place kosong. Decimal places. Okey, tekan okey. Okey, copy, boleh copy ke yang tu? Boleh. Dah. Copy sampai bawah. Dah. Boleh ke? Dia kena satu-satu. Okay. So semua orang tengok kan? Sama kan? Width saya kosong ke? Siapa yang pakai data saya tulis width tempat saya kosong ke? 8 ke? Ke kosong? Siapa yang pakai saya punya data? Okey. Label. Bahagian label ni, ada orang yang akan ajar awak untuk tulis salin balik semula ayat.
item tu. Saya pula ajar jangan tulis apa-apa. Okey? Jangan tulis apa-apa. Sebab kita dah tahu dah yang akan mewakili kepada nombor kita punya item adalah pada dekat name tadi. Label tu biarkan kosong. Values. Values paling penting. Dengar betul-betul. Values ni macam awak tengok untuk jantina, values ni awak tekan 3 yang tepi tu Amira, 3 titik tu. Values ni salin balik pilihan jawapan yang ada dalam soal selidik awak. Contoh jantina ada lelaki dan perempuan. Jadi value dia 1 untuk lelaki. Okey, add 2 untuk perempuan. Ikut seperti mana dalam borang soal selidik. Kalau dalam soal selidik awak, value tu perempuan nombor 1, tulis perempuan nombor 1, lelaki nombor 2. Ikut sebiji-sebiji pilihan dalam borang soal selidik. Okey, tekan OK. Sama juga values untuk grade. Kita refer dekat nombor 2, kolom grade. Grade kita katalah ada A, B, C, D. Yang ini pelajar selalu tersalah. Selalu dia akan letak kotak grade pertama dia A pada borang soal selidik dia. Tetapi lepas ni kalau betulkan balik, kotak yang paling atas adalah grade yang paling rendah. Okey? Tetapi kalau kata awak ni, awak letak balik grade yang paling rendah. Okey. Kalau tu, tetapi benda yang sama, awak kena ikut sebiji-sebiji awak punya soal selidik. Kalau A nombor 1, A lah nombor 1. Cuma yang selepas ini sahaja. Okey? 4. Salah tu Amira. 4. Value dia 4. Value dia yang keempat. Okey? Jadi ini yang sepatutnya. Tetapi apa yang awak buat mesti refer sama. Buka balik. Okey? Ni awak masukkan. Seterusnya. B1. B1 kan kita dah start dengan skala Likert sangat tidak setuju. Awak ikutlah skala Likert awak, sangat tidak setuju ke, tidak setuju ke, ikut. Nombor 1, sangat tidak setuju. Nombor 2, tidak setuju. Okey, nombor 3, tidak pasti. Keempat, setuju. Kelima, yang ini pun awak ikut apa yang awak punya skala dalam ni. Sangat setuju. Asyik Aida. Okey. Terus. Okey, ni copy paste. Untuk bahagian B, andai kata skala tu lain dengan bahagian C, B kalau dia lain dengan bahagian C, awak kena ni lah, kalau dia sama awak copy je sampai bawah. Ikut skala B apa, skala C apa. Okey? Yang lain okey? Seterusnya, missing. Missing. Sekarang ni missing awak tekan 3 titik tu. Okey, missing orang tanya nak tulis mana 99. Awak kena awak kena klik pada discrete missing values. Okey, discrete missing values tulis 99. Apa maksud dia missing? Andai kata ada orang yang tidak menjawab data, soalan tu dia tak jawab, awak kena type nombor 99. SPSS akan baca 99 adalah data missing. Okey, Amira. Okey, jelas? SPSS akan baca 99 adalah data missing. Okey, seterusnya kolom biarkan. Okey. Align biarkan dia right. Align ni kedudukan mana? Kita nak nanti bila dia baca kalau right dekat right lah. Kalau center dekat center, kalau left dekat left. Kita tak ada apa-apa. Yang paling penting adalah measure. Measure untuk demografi, measure akan jadi yang kita belajar dulu. Kalau jantina di antara lelaki dan perempuan tidak ada nilai, kita guna dia nominal. Okey?
Kalau nombor 1 dan nombor 2 tidak mempunyai nilai, maksudnya dia tak ada kesan pun. Lelaki ke perempuan ke sama. Sekolah bandar ke luar bandar ke sama. Melayu, Cina, India sama. So kita panggil dia itu adalah data nominal. Ini kena betul-betul. Kalau awak salah bacaan SPSS awak akan salah. Seterusnya grade. Grade kita ada A, B, C, D. Dia ada tingkatan. Grade gaji, grade pencapaian, grade degree, masters, diploma, tidak ni. Itu semua ada nilai. Dia ada tingkatan, bukan nilai, tingkatan. Semua yang ada tingkatan kita gunakan dia ordinal. Okey, ingat yang ada tingkatan gunakan dia sebagai measure dia adalah data ordinal. Manakala semua data-data yang ada setuju sangat tidak setuju skala Likert tu kita kena buat dia scale. Scale. Okey. Semua kena buat scale. Setakat ni faham? Ustazah, Ya. Tanya. untuk missing tu kan, kalau kita buat Google Form, kalau orang tu dia tak boleh nak tinggalkan soalan sebab mandatory kan menjawab soalan tu. Itu kalau awak setting mandatory. Kalau awak tak setting mandatory, Oh, boleh. boleh. Satu lagi. Ada yang terlupa. Satu lagi, yang ini awak guna Google Form dan mungkin awak akan guna soal selidik. Kalau awak guna soal selidik, awak labelkanlah siap-siap. Ini awak kena buat manual. Sebab tu saya boleh ni agak okey di sini kerana saya memang buat manually sendiri. Saya memang menganalisis dan masukkan data sendiri. Okey, dah siap ni semua. Okey, yang lain okey. Cuba awak tengok dekat data view. Baru klik pada data view. Adik main apa ibu punya barang? Dia main apa? Mana ibu nak tengok barang apa yang dia main? Okey, awak nampak semua yang awak tulis tu Astaghfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billah. Semua barang yang dia main adalah barang yang ibu pakai hari-hari. Adik masih lagi masih sekejap adik masukkan balik. Tak boleh gelap tu saya. Okey. Seterusnya. Ustazah, Ya. minta Ustazah terang balik nominal dengan ordinal boleh tak? Okey, boleh? Nominal adalah data yang tidak ada beza di antara lelaki dan perempuan. Maksudnya tak ada beza pun nombor tu. Nombor 1 kalau dia lelaki dan perempuan tak ada beza. Sama juga kalau kita tanya kaum. Perempuan, kaum Melayu, Cina, India. Tak ada beza. Nominal. Antara nominal ni melambangkan antara nombor 1 dan nombor 2 tak ada apa-apa menunjukkan kepada perbezaan. Tetapi kalau the ordinal, dia ada tingkatan. A, B, C, D. Grade A, B, grade C, grade D, dia ada tingkatan lain. Antara A dengan B lain, A dengan C lain, D dengan E lain. Macam tu. Sama juga grade gaji. Kosong, gaji 100 ke 200 lain. Gaji orang 1000 ke 2000 lain. Gaji orang 10,000 ke 20,000 lain. Dia ada tingkatan. Itu adalah ordinal. Grade pencapaian, grade gaji, sama juga grade belajar. Adakah sama orang yang tidak ambil SPM dengan orang diploma? Tak sama. Itu kita guna dia ordinal. Okay? So semua, Syarul okay? Faham kat situ? Okey Ustazah. Okay. Jadi bila yang kita tulis pada variable view, dia akan appear dekat belah atas tu. Nampak tak? Yang dekat jantina grade atas, dan awak kena pastikan lambang kepada nominal, ordinal dan scale adalah betul. Okey, itu yang paling penting. Kemudian seterusnya awak masuklah data awak
Contoh, satu kolom ke hujung. Okey, satu kolom ke hujung itu adalah responden yang pertama. Okey, klik pada nombor 1 Amira. Yes, dia ke tepi sana tu, itu adalah untuk semua responden yang pertama. Cuma awak kalau buat Google Form, awak boleh copy paste dalam Excel dan awak boleh klik daripada B1 sehingga B6. Awak boleh create sendiri. Awak boleh copy and paste. Manakala bahagian jantina dan grade, awak perlu key in satu persatu. Okey, jelas yang tu? Okey, pada siapa tadi? Fahmi, Hidayah, Azri, siapa lagi tadi? Okey, boleh? Boleh? Boleh. Okey, bagus. So kita teruskan. Okey, tutup yang ni. Okey, Amira buka data. Ustazah, kalau dia tak ada buat jantina tak perlu bubuh lah kan? Bubuh yang Tak mana perlu. yang dibuat lah kan? Ya, buat mana yang okey. kita buat. Mesti sebiji ikut soal selidik kita. Semua maklumat yang ada dalam soal selidik kita kena bagi. Awak nampak tak? Inilah nama dia kuantitatif. Kita mewakilkan nombor. Ingat awak belajar dulu SEM 1 tu, SEM 6 tu. Awal-awal kuanti adalah nombor. Inilah nombor dia. Inilah kita panggil dia kajian kuantitatif. Sebab kita mewakilkan nombor kepada maklumat-maklumat tu. Okey. Untuk awak nak, bila kita dah ada data, step yang pertama. Kawan-kawan yang lain, pertama, masukkan data. Yang kedua, check missing dulu. Lepas check missing, baru compute data. Lepas compute data, compute ikut variable dan juga construct, baru awak buat test ujian normality data. Lepas dah ujian normality data, kita akan jumpa pada minggu depan untuk analyze objektif 1 dan objektif 2 dan objektif 3 dan objektif 4. Okey, sekarang Erin, kita nak share orang lain. Okey, kita reverse jauh balik Hidayah ada Kita reverse balik. Bila kita dah masukkan semua data, benda pertama kita kena buat sebenarnya adalah kita kena check dulu data kita missing ke tak missing. Okey, data missing. Sekarang ni kita nak belajar macam mana nak check data missing. Kalau orang bagi tahu awak, dia dah siap key in data, pertama sekali semua orang kena check, suruh dulu kawan-kawan awak check data dia missing ke tidak. Okey, tekan pada analyze, pergi pada descriptive, pergi pada frequency. Okey, kemudian masukkan ke semua, tekan shift, copy semua benda tu, semua. Yang jangan sampai semua, yang sampai soalan je. Daripada sekolah tu, okey, tekan shift, copy sampai no. Pada C saja. Sampai C, sampai soalan. Jangan yang compute tu. Yang ni kita anggap kita tak compute. C51 sampai C51. Okey. Okey. Tak? Okey, alihkan. Okey, sekarang ni kita nak check data kita ni kita ada ke tertinggal. Okey, kita tekan pada statistik. Tekan pada statistik. Okey, tak perlu, continue je. Tak perlu check apa-apa. Okey, dan tekan OK. Okey, ini benda pertama kalau ada orang datang ke awak, dia kata saya dah key in data, so macam mana saya nak analyze, awak kena tengok dulu data dia orang ada missing. Kadang-kadang ada yang tertinggal, dia tak isi kat kotak mana-mana. So kita check dulu. Tak boleh ke Erin? Lepas ni awak jadi pakar kepada analisis. Sebab tu tak semua orang saya kata dia ada kepakaran dalam dia menganalisis data. Jadi saya punya tu saya nak awak semua pakar dalam analisis data. Awak tahu. Tak boleh ke Erin? Dia tak keluar ke? Rin.
Ya Ustazah, kejap. Dekat awak, dia dah keluar output belum? Dah. Share window baru. Tu orang yang ada pengalaman tu, share window baru. Dia suruh awak beli share window baru. Tak tahulah baru mana. Sebab tu saya nak balik IPG untuk ajar analisis data. Saya dah tahu dah. Ini ajar kelas awak yang semua bagus-bagus ni. Semua pandai-pandai, semua yang dah siap. Cepat. Ada ke Ustazah? Belum. Saya dah share. Belum. Yang lain nampak? Okey. Nampak tak? Ada missing saya ni. Okey. Awak nampak dekat, tengok pada statistik tu saja, pada yang dekat column missing tu. Dekat atas tu, lepas tu kan sekolah kosong, jantina kosong. Keputusan ni ada 5 orang yang tak isi. Yang saya letak nombor 99. Sama juga dengan tokoh missing 99. Itu tak ada kesan apa-apa. Yang penting awak kena check daripada B1 sehingga C51. Scroll ke tepi, ada tak missing? Ada tak orang tak? Kalau kata nilai missing tu ada 1 contoh, awak kena scroll balik dekat soalan C berapa dan dekat belah mana yang missing. Awak kena isi benda tu. Faham? Boleh? Itu benda pertama awak kena bagi tahu untuk check data missing dulu. Okey Erin, terima kasih. Sama-sama. Okay. Step yang pertama adalah kita compute data. Compute data. Apa maksud compute data? Bila kita tahu bahagian B kita kena compute ikut construct. Mula-mula kita compute keseluruhan. Contoh bahagian B. Keseluruhan objektif kita 1 untuk bahagian B, kita computekan daripada B1 sehingga nombor B12 kat sini. Okey? B1 sehingga B12. Semua orang buat. Semua orang buat sama-sama. Tak kira dia dah pernah buat atau dia tak pernah buat, saya nak awak buat juga. B1 sampai B12. Mula-mula, kenapa? Biarkan Amira kenapa nak ni? Pure kan? Dia rintis ada. Tak payah. Biar je. Okay. Okay. Kemudian benda pertama awak kena buat, awak tekan transform. Semua orang buat variable compute variable. Okay. Kepada yang dah buat nanti awak boleh nilai Okay, type nombor 1 itu tahap apa? Objektif awak tu B tu untuk objektif 1, tahap apa? Amira pengetahuan kemahiran interpersonal. So type je pengetahuan. Jangan ada ruang kosong, jangan ada simbol. Okey? Kemudian tekan pada function group. Okey, cari statistical. Cari perkataan statistical. Apa adik ni? Okey. Daripada statistical, tekan bawah tu mean. M-E-A-N, mean. Double klik pada M-E-A-N, mean. Kemudian dekat numeric expression, dia ada keluar. Ke atas tu ada tanda soal, koma tanda soal. So masukkan semua bahagian B kita. Okey. Jangan hilangkan kurungan. Okay, klik pada B. Tak boleh tulis kena klik pada soalan kita. B1, double klik, koma B2, double klik, koma B3, double klik, koma B4, double klik, koma sampailah B12. Okay, sesiapa yang dah buat dengan saya sebelum ni, kan kita pernah buat kan? Saya nak awak tengok nanti cara construct tu. Betul ke tak betul Okey, B9, B10, B11. Dia tidak sama dengan rintis. Wah, awak nak buat rintis dulu ke?
Boleh tak rintis saya lepaskan? Sebab rintis tu saya rasa semua orang dah okey kot. Boleh tak kelas? Pada yang lain yang belum buat rintis, boleh tak saya minta rintis tu kawan-kawan awak ajar awak? Boleh Zah, boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh, makanlah. Masakkan nasi tolong. Masak nasi. Tak apa, masakkan nasi. Okey, seterusnya B12. Dah? So tekan OK. Okey. Oi, jangan. Change existing. Cancel. Amira tak boleh. Amira ni ke? Guna yang lama ke? Okey, yang lain tekan OK. Tak apa, Amira tak tekan OK. Yang lain tekan OK dah. Yang dah ada data, yang pernah buat dulu jangan tekan OK. Okey? Kemudian tutup. Tutup. Tak boleh Tengok. tutup. Klik kat belakang. Okey, awak pergi kat tepi sana. Awak pergi tepi sekali, dia ada tulis pengetahuan. Semua orang ada? Yang tepi sekali, jangan sampai kemahiran, sampai pengetahuan tu je. Okey. Yang tepi sekali semua orang ada macam tu? Semua orang keluar? Ada. Ada. Okey, bagus. Kemudian saya nak awak compute ikut construct. Compute ikut construct. Okey, yang ni compute ikut construct. Awak perasan tak dalam kerangka konseptual awak ada construct, betul? So construct tu mesti nombor 1 ke nombor berapa construct. Jadi dia bergantung kepada construct awak. Boleh tak yang ni saya nak minta tolong Haziq terang? Boleh? Sebab saya ada emergency sekejap. Boleh Haziq? Haziq ada elektrik? Ada. Okey, terus Haziq. Computekan untuk sampai variable dan juga construct bahagian C Construct bahagian C. Construct bahagian C. Okay, sekarang kita akan compute ikut construct. Variable dah kan? Variable tadi ada satu. Buat. Okay, tadi Buat yang dah buat. kedua. Tadi yang ada satu yang pengetahuan ni. Pengetahuan. Yang kedua, ambil variable yang kedua ke mahiran. Caranya sama, ambil statistical dekat function group dan ambil mean dan beza dia kat sini lah, ambil variable kemahiran. Dan yang tadi pengetahuan di kemahiran C. Buat sampai habis. Benar. Okay, contoh. Okay, dah. Izzat ke Izzat? Masih menunggu ni message. Boleh. Yang lain buat dulu sampai siap. Yang pemboleh ubah kedua tu. Senang je. Isi-isi je. Tekan. Nanti keluar kat sini kemahiran. Okey, tekan. Boleh. Zik, soalan. Sila sahabat. Baru ni rintis tu dah buat gini. Dia beza kalau ambil data sebenar dengan rintis? Rintis lain. Ingat ni. Itu kita buat rintis Oh, okey. Rintis alpha kelompok je kan? Alpha kelompok. Benar. Okay. Yang lain dah ke? Ya. Aku buat dulu ya. Syarul ke Syarul? Semangat tengok.
Hello? Boleh? Aziz mana Aziz? Sekejap, Aziz dengan saya. Time. Dekat. Dah, Syida dah, Kak Ana dah. Yang lain dah? Hanan, Tila, Dah. Syah, Kak Jah, Syida. Siapa lagi? Dah. Dah, okey. Okay, Aziz. Dah apa Yang pemboleh ubah tu, pemboleh ubah. Oh dah. Dah masuk kan? Okey. Tengoklah kalau ada dua, kalau ada tiga. Okey, ni masuk ikut konstruk pula. Aziz, sambung. Okay, sambung. Tadi ikut variable, sekarang ikut construct. Cara yang sama, tidak transform, compute variable, dan tulis construct ikut variable. Macam construct Amira, tingkah laku. Tingkah laku. Tak P. P tu untuk pengetahuan. Ni construct untuk pengetahuan. Kita kena asingkan construct untuk pengetahuan. Setiap construct mengikut variable. Nak baca. Lepas tu macam sama je, ambil statistical, ambil mean. Okay, yang kat sini kita kena, kita kena tahu construct kita. Ini kita kena ambil ikut construct. Berapa item kita ambil? Okay, construct tu dah habis. Apa tu? Tadi tu bahagian B dah selesai ke? Variable dah sudah. Tak, bahagian B dah selesai? Construct ke baru nak buat? Construct bahagian B. Oh, apa lama-lama tadi tu. Okay. Ada orang tahu. Okay, sekarang ni kenapa kena tahu kenapa kena tahu construct? Sebab nanti masa perbincangan kita akan lebih mudah. Okay, so kita dah selesai. Kita padam. Okay, kita anggaplah awak dah jalankan tu kepada data awak. Semua orang yang dah ada data tu dia dah ada. Dia ada kat situ ada pengetahuan keseluruhan, kemudian bawah pengetahuan dia ada tingkah laku, dia ada pemikiran dan juga dia tingkah laku dan pemikiran dan juga ada komunikasi bawah tu. Sebab nanti kita akan analyse ikut tu. Okey, kita anggap awak dah selesai. Seterusnya kita nak uji data kita normal atau tidak. Normality data. Okay, selepas compute data, kita buat normality data. Apa tujuan normality data? Okay, terima kasih tadi Kak Aziz dengan Amira yang tolong. Normality data tujuan dia untuk kita nak tengok keseluruhan data kita dan juga kita nak pilih ujian. Ujian untuk perbezaan dan juga hubungan. Sama ada kalau data kita normal, kita akan data ujian parametrik. Kalau data kita tidak normal, kita akan jalankan ujian non-parametrik. Okey. Okey, cara dia adalah kita tekan analyze. So far orang lain okey, orang lain boleh? Semua orang boleh ikut? Kita cuba je Okey, tekan analyze, tekan pada descriptive statistik, tekan pada explore.
klik pada explore. Analyze, descriptive, explore. Kalau awak guna data rintis pun boleh, tak jadi masalah. Okey, kemudian awak ambil pada data yang telah compute tadi yang variable dia, yang pemboleh ubah keseluruhan B1 sampai B12 tadi. Faham tak? Bukan tu. Data yang telah compute keseluruhan, tekan bawah yang awak tulis tadi, pengetahuan tadi tu. Oh ya, Ambil data compute. Ambil data yang telah dikompute, iaitu pengetahuan tadi. Kalau contoh, siapa lagi yang dah? Farhana dia punya data yang pertama tu akidah lah contoh, akidah. So ambil data akidah keseluruhan, letak pada dependent list. Semua orang ikut, kalau tak dapat tolong je bagi tahu. Kalau saya tak dengar, kalau awak angkat tangan saya tak dengar, awak kena bagi tahu. Okey, tekan statistik. Tekan outliers. Kat sini awak boleh tengok siapa yang jawab data awak, dia jawab main-main. Jadi kita panggil dia data sampah, data yang kita tak boleh analisis. Okey, tekan OK. Continue. Tekan plot. Dekat belah kanan tu tekan plot. Plot bukan tu. Amira ni nak kena ni. Oh ni. Plot di atas, plot belah kanan. Okey, sekarang awak tekan histogram. Okey, descriptive, stem and leaf, histogram. Lepas tu kotak yang paling penting, normality plot with test. Tekan tu. Normality plot with test. Balik semula. Pada box plot ada factor level together. Pada descriptive ada stem and leaf dan histogram. Tekan kotak tu dan yang paling penting adalah normality plot with test. Syarul, are you okay Syarul? Okay, continue. Okay, kemudian dekat bawah display tu pastikan kan kat bawah tu both. Kena tekan both. Okay. Dan okay. Kenapa Amira ada expired? Asal dia tak keluar lambat? Lambat sikit. Okay, siapa yang dah keluar data dia? Ni Zaza. Okay, data akan keluar macam ni. Okay. Okay, kita tak nak baca lagi. Kita pergi pula pada yang pemboleh ubah kedua kita. Okay, kita terus tekan benda yang sama. Okay, tekan apa? Analyze. Buat yang sama Descriptive statistic. Klik pada explore. Okay. Dekat dependent yang pengetahuan tu, pulangkan dia balik ke tempat asal dia. Okey. Cari cari pemboleh ubah dua kita yang telah compute. Okey, siapa yang pakai data saya tu, cuba buat. Adakah data tu telah saya computekan? Adakah data tu yang telah saya computekan? Siapa yang pakai data saya? Okey, sorang-sorang siapa yang pakai data tu? Tak ada? Saya Zaza. Okey, Erin. Erin, dekat tepi tu Erin, saya dah compute ke saya bagi data mentah betul? Mentah-mentah. Data mentah betul? So data mentah betul tu cuba computekan dulu yang bahagian C. Bahagian B dah compute dah Erin? Dah. Bahagian C dah compute? Sudah? Okey. Okey, jadi pada yang lain, awak buat pada, kalau orang yang ada 3 pemboleh ubah, dia kena jalani normality data untuk 3 kali. Maksudnya normal, data normal kita nak tengok pada dia punya pemboleh ubah 1, data normal dia kepada pemboleh ubah 2, data normal dia kepada pemboleh ubah 3. Kalau ada 2 saja. So kemahiran yang ni terus je tekan OK sebab dia gunakan benda yang sama. Kesian Aisyah. Aisyah lain dia tak bagus
Okey. Sekarang ni awak pergi naik atas. Naik atas sekali. Semua orang dah okey? Adakah saya cepat anak-anak saya? Okey, Ustazah. Okey. Terima kasih lah. Nasib baik ada orang nak jawab kan? Boleh Zah, boleh. Boleh. Nasib baik ada. Okey, seterusnya awak tengok Okey, Amira stop. Okey, berhenti. Sekarang ni ada beberapa tempat. Yang ni yang pertama pengetahuan. Kat sini ada case processing summary. Okey, awak perasan tak ada nilai N? N itu melambangkan awak punya sampel. Nilai kepada number kepada sampel awak. So kita boleh tahu 117. Okey, seterusnya bawah ada kotak deskriptif. Dalam ni apa yang awak kena tahu? Awak kena highlight pada perkataan skewness yang bawah tu. Skewness dan kurtosis. Dekat bahagian part tu saja nanti awak tengok. Okey? Dan yang ke bawah sekali lagi, bawah. Slow sikit. Okey. Okey, Amira tutup. Amira tutup Amira punya. Okey, Atila buka awak punya sebab Amira punya data saya dah tahu. Saya tak boleh. Tak boleh. Okey, siapa nak tengok normality data dia? Nak. Yang nak tu share. Okay. Yang nak tu share. Share screen. Aisyah okey ke Aisyah? Macam yang lain siapa yang tak ada ni? Okey Ustazah, cuma saya tertinggal train. Okey, tak apa. Sampai mana Aisyah tertinggal? Siapa yang tak ada ni? Saya tak sempat pun step awal tu. Step awal tu? Tak apa Ustazah. Okey, tak apa. Ni. Amira ke siapa tolong ke Aisyah kejap. Amira ke Haziq ke? Tolong ke Aisyah untuk yang normality. Okey, yang lain dengan sekali dengan saya. Siapa lagi yang tak dapat? Yang step awal untuk normality data. Semua orang boleh? Amira, Abu asyik dia rasa tadi kan saya dekat kelas lain tu Nasaibah. Siapa-siapa tolong online dengan Amira. Mana dia? Syaidah? Dah kenapa jadi gini? Selalu jadi macam apa tu? Takutnya. Siapa yang tak ada ni? Baru 19 orang. Sepatutnya kita ada 20 orang. Siapa yang tak ada? Mana Erin? Abu? Erin ada. Abu ada. Abu ada. Cari Rin. Siapa tak ada Rin? Okey, bagus Syaidah. Tidak ada. Okey, sekali lagi. Syaidah dah buat yang tu? Yang output tadi ada? Okey, kita buat sekali ke sama-sama ke yang lain? Okey, Aisyah macam ni. Analyze, Syaidah perlahan sikit. Analyze, tekan descriptive, tekan explore. Hanan yang tak ada? Ada. Marah ke Hanan? Okey, cari. Ustazah, sampai mana dah? Saya tadi terkeluar sebab phone saya mati. Alamak. Okey, tak apa. Kita nak mula balik untuk analisis normality data. Okey? Okey Hanan, betul lah Hanan yang tak ada. Okey, tadi analyze tadi dapat Hanan. Analyze, descriptive, explore. Okey Aisyah? Cari pada nilai yang telah kita compute untuk variable 1. Yang B tadi. Okey, awak ada. Okey, pengetahuan. Okey, pengetahuan. Ustazah ni nak tengok apa Normality data. Normality data. Lawak lah Hanan ni. Allah, sebab tu dah. Saya sampai compute je tadi. Sudah. Alamak, compute. Tapi compute dah selesai kan Hanan? Saya dah. Lepas daripada tu. Okey, saya dah pusing balik, tutup balik. Tolong saya tutup balik. Tutup balik. Okey, sekarang saya nak tahu selain daripada Hanan, siapa lagi yang tidak dapat dalam normality data? Bagi tahu je, jangan risau. Bagi tahu je. Penting normality data untuk kita lihat data kita. Kalau ada data sampah, kita kena buang data sampah tu. Satu.
Yang kedua, kita nak kena tengok ujian apa yang kita akan guna untuk inferensi. Okey, sekarang kita nak buat normality data. Okey, semua orang. Okey, yang pertama tekan analyze. Yang ini adalah normality data. Tekan analyze, tekan descriptive. Dah tekan descriptive, tekan pada explore. Patutnya kita check data kita ni ke tidak dulu. Alah. Macam mana Kejap. Kita dah sampai sini dah. Okey, tak apa. Okey. Kemudian tekan balik, kosongkan bahagian dependent tu. Okey, kita ambil data yang telah compute. Data yang telah compute untuk variable satu kita. Okey, pengetahuan. So, alihkan kotak pengetahuan kepada dependent list. Okey, tekan statistik, tekan kotak statistik, tekan pada outliers. Okey, continue. Ni siapa punya data ni Syahidah? Continue. Okey, tekan pada kotak plot. Pada belah kanan, kotak plot. Kanan. Bukan plot tu. Itu display. Tekan buff balik. Yang atas tu, bawah statistik. Ya, okey. Tekan plot. Plot yang dalam kotak belah kanan atas tu. Okey, saya nak awak klik pada histogram. Descriptive histogram. Okey. Kemudian tekan pada normality plot with test. Nampak tak kotak tu yang tengah tu, normality plot with test. Continue. Okay, then dekat display yang tadi Syahidah tersalah tekan yang belah bawah tu, pastikan dia adalah both. Okay, then tekan OK. Tekan ke tak okey tadi Syahidah weh? Mana output dia? Macam mana Syahidah? Mana dia? Cuba tengok dekat belah bawah tu. Inilah. Sebab saya kata macam mana kita nak belajar analisis duduk kat dalam ni. Okay, kenapa Syahidah? What's wrong? What's wrong? Okay, good. Okay, besarkan. Sekarang ni dalam normality. Tak apa, saya ajar teruslah kita buat satu ni. Sebab saya dah tak tahu dah macam mana cara terbaik yang saya nak buat. Okay, ini untuk kita tengok pemboleh ubah satu. Kita kena tengok normality untuk ke semua pemboleh ubah kita. Kalau pemboleh ubah kita 2, objektif deskriptif kita 2, kita kena tengok 2 normality. Okey, data untuk pengetahuan 1, data kemahiran awak kena tengok 1. Okey, sekarang saya nak kita baca data untuk normality. Okey, atas. Okey, Syahidah yang pertama kita kena tengok N. N adalah nilai sampel 103 orang. Okey, pada kotak deskriptif tu, awak tengok pada skewness dan skewness bawah lagi dan juga kurtosis. Okey, stop. Nampak? Skewness dan kurtosis tu. 2 yang bawah. Semua orang nampak? Semua orang nampak? Nampak Ustazah. Okey, bagus. Simpan je dulu data tu. Apa yang saya bagi tahu? Skewness dan kurtosis. Seterusnya, bawah lagi. Okay, stop. Test of normality, stop. Test of normality. Okay. Atas lagi sikit. Yes, ni. Ini yang paling penting iaitu kita punya test of normality. Inilah yang menentukan data kita normal ke tidak.
pada bacaan Kolmogorov-Smirnov. Dia ada dua. Satu kotak, kalau awak tengok nilai signifikan, satu kotak Kolmogorov, satu kotak Shapiro-Wilk. Kolmogorov ni bila kita pakai bila responden kita lebih daripada 50 orang. Jadi awak semua, responden awak lebih daripada 50 orang. Jadi kita kena tengok kotak signifikan pada Kolmogorov. Yang ini salin. Kalau data kita normal, data kita pada nilai signifikan mesti P lebih besar daripada 0.05. Berapa salah? Lebih besar daripada berapa? 0.05. Okey? Kalau data kita normal, nilai signifikan mesti P lebih besar daripada 0.05. Sekarang ni, berapa bacaan signifikan pada data Syahidah? Syahidah, berapa bacaan signifikan dia? Kesian, Aisyah dia keluar masuk. Syahidah, I'm asking you. 0.0. 0.00. Baca pada, okey, semua orang dalam kelas ni dia mesti baca dua saja lepas titik perpuluhan nilai dia. Contoh 0.00 atau 0.42. Jangan baca sampai macam 0.900. Saya tak nak, awak kena baca dua titik perpuluhan saja. Saya nak awak buat macam tu. Jadi 0.00 dia kecil ke atau lebih besar daripada 0.05? Kecil. Kecil. Kalau kecil, data ni normal ke tak normal? Tak. Tak normal. Kalau kita guna Kolmogorov-Smirnov, data kita tidak normal. Tetapi kita ada satu lagi cara untuk menentukan kenormalan data. Seboleh mungkin kita nak data kita normal. Ingat, seboleh mungkin kita nak data kita normal. Okey, apa cara kedua untuk kita baca data normal lagi? Kita pergi pada tadi, skewness dan kurtosis. Yes, kalau data tak normal, non-parametric. Okey, sekarang ni cara kedua. Cara pertama tadi dekat Kolmogorov-Smirnov tak normal. Okey, kita tengok pula skewness. Cuba tengok berapa bacaan nilai skewness awak? 0.8. 80. 80. Negatif 0.80. Betul? Jadi nilai skewness, saya kata data awak adalah normal. Okey, yang ni salin. Skewness, nilai skewness mesti di antara negatif 1.96 negatif 1.96 sehingga positif 1.96. Ulang balik Ustazah. Nilai skewness mesti berada pada negatif 1.96 sehingga positif 1.96. Okey. Kena pastikan nilai awak tu, skewness tu, dia berada di antara positif 1.96. Negatif 1.96 dan sehingga positif 1.96. Sekarang ni data Syahidah dia berada di antara tu. Jadi data Syahidah dikira normal. Faham? Mula-mula kita nak buktikan dengan Kolmogorov dia tak normal. Lepas tu kita tengok skewness. Skewness dia normal. Okey, Syahidah cuba padam sekejap. Tutup. Stop presenting. Saya nak terangkan pada semua orang. So data Syahidah yang pertama ni adalah normal. Okey.
Cuba awak tengok Ustazah, kalau data dia kecil je kan tengok skewness. Kalau data besar tak payah. Data dia kecil? Kecil mana? Besar mana data tu? Macam mana Azri? Tak faham. Yang Ustazah cakap, yang data dia 0.0 apa tadi tu. Lepas tu tengok skewness. Ya, betul. Kalau bacaan Kolmogorov dah lebih kepada 0.05, dia lebih besar daripada 0.05, kita tak payah dah tengok skewness. Siapa yang Kolmogorov dia? Sekarang semua orang cek data dia. Kalau Kolmogorov dia kurang daripada 0.05, okey, awak tahu tak macam mana awak nak gerakkan Ini nilai dia. Kalau normality, okey, normality data dia mesti P lebih besar daripada 0.05. Dia kena besar. Kat mana kita nak tengok? Kita kena tengok dalam Kolmogorov-Smirnov. Kenapa Kolmogorov-Smirnov? Kerana awak punya data apa meja ni? Malasnya aku. Apa masalah ni? Padam. Macam mana saya disalah? Kita tengok pada, okey, siapa yang bacaan Kolmogorov-Smirnov dia lebih daripada 0.05, bagi tahu saya. Kolmogorov-Smirnov. Ini siapa? Okey, Smirnov. Okey, saya tanya, siapa bacaan data Kolmogorov-Smirnov dia lebih daripada 0.05? Sebenarnya 0.05 ni bersamaan dengan berapa? Kalau kita alihkan 2 titik perpuluhan ke belakang untuk nak cari peratus, dia bersamaan dengan 5%. Okey? Kalau kata dalam awak punya Kolmogorov-Smirnov tu data dia kecil daripada 0.05, seterusnya awak boleh tengok normaliti awak melalui bacaan skewness. Bacaan skewness mesti berada di antara salah. Negatif. Padam. Waktu ni rasa nak balik IPG sekarang juga. Nak mengajar awak kat depan ni. Okay. Dia mesti berada di antara negatif, nilai dia mesti berada pada negatif 1.96 sehingga, tak tahu nak cakap macam mana, sehingga positif 1.96. Macam mana kita nak tahu data kita macam ni? Kalau kita buat satu garisan data, nilai tengah ni adalah nilai min yang merujuk kepada kosong. Saya tak nampak. Okey, nilai Astaghfirullahaladzim. Inilah maksudnya ni. Kali dah. Kenapalah saya ni? Betul, saya present. Memang saya present. Saya pun tak tahu kenapa saya tak tekan. Dia masih sakit je pula saya rasa. Okey, ni. Dalam normaliti data, kita tengok mula-mula melalui test dekat Kolmogorov-Smirnov. Nilai P bersamaan dengan 0.05. Kalau kita tengok nilai 0.05, bila kita tukar kepada peratus, kita akan jadi 5%. Kalau kita nak tahulah, kalau kita nak rasa kita nak tukar. Kalau kata awak punya nilai Kolmogorov ni tak dapat P lebih besar,
Kita tengok cara yang kedua, nak tengok normaliti data melalui skewness. Kat kotak skewness, berapa bacaan pada kotak skewness? Dia adalah negatif daripada negatif 1.96 sehingga positif 1.96. Okey, faham? Sekarang saya nak tunjuk bagaimana awak nak baca dia di antara tu. Mungkin awak tak nampak. Saya gariskan satu data, nilai min dia adalah kosong. Kalau kita ikut ni, kalau kita bacaan data, nilai min kita letak dia kosong. Okey. Kemudian dekat belah sini adalah positif lah. Dekat belah kanan kita positif, yang kiri kita adalah negatif. Dekat sini ada 0.5, kat sini ada satu lah kita terus. Lepas tu yang kat sebelah sini ada 2. Negatif 1, negatif 2. Ni pun ada positif 1, lepas tu ada positif 2. Okey. Sekarang ni kat mana nilai awak? Kalau awak berada pada negatif 1.96, dia berada di antara sini. Dengan positif 1.6, dia berada pada sini. Data awak normal. Dia berada pada di antara ini. Sekarang data Syahidah tadi adalah negatif 0.08. So data Syahidah dia ada pada negatif mesti sebelah kiri. So negatif 0.08 dia tak sampai 1. Data Syahidah tadi berada pada biru yang naik atas ni. So dia berada pada normal. Sekarang awak letakkan data awak di mana? Okey, Murshidah, data awak dekat mana? Berapa nilai Kolmogorov? Murshidah, berapa nilai Kolmogorov awak? 0.00. Oh, tak signifikan juga. Okey, skewness berapa nilai skewness? Negatif 0.6. Okey, negatif 0.6. Okey, negatif 0.6 juga berada di sama macam Syahidah ni. Jadi, melalui bacaan skewness data Syahidah dan juga Murshidah untuk pemboleh ubah satu normal. Okey, siapa lagi? Atila, berapa bacaan? Siapa yang dah ada data sebenar lah? Saya cek seorang-seorang lah. Oh, zaman je. Okey, Atila? Berapa? 0.00. 0.00 juga? Okey, 0.00. Okey, bacaan skewness? Negatif 0.7. Kosong. Okay, negatif. Maksudnya kan data awak semua adalah skewed to the left ni. Okay, so data awak normal untuk skewness. Okay, Aina. Yes, Ustazah. Okay, Aina. Berapa bacaan Kolmogorov? Kolmogorov 0.00. Okay, kalau bacaan skewness? Skewness negatif 1.72. Oh, awak punya betul-betul skewed ni. Awak punya betul hampir-hampir untuk tidak normal. Maksudnya si data awak ni tak berapa nak ni. Data awak akan tinggi belah sini. Okey, alhamdulillah masih lagi 1.72 tu masih lagi berada di normal. Okey. Sekarang Atila baca. Dah Ustazah. Atila dah? Dah. Oh, Atila dah. Okey, Hanan. Hanan. 0.0008. Tapi nak 2 je kan? 2 je. Kalau 2 0.00 lah. Okey, bacaan skewness? Skewness negatif 0.28. Okey, dia berada dekat sini. Okey lah. Mana? Kalau yang tu dia berada di sini, dekat sini. Sama jugalah negatif 0.28 yang berada pada warna biru ni, jadi dia normal. Sama juga Aina pun dia berada dekat, tapi Aina dia dah berada CP. Aina punya dekat belah sini. So dia masih lagi dikira normal. Okey, kemudian Erin dah ada data Erin?
Tak ada Erin. Faris, okay Faris Belum. datang. Okay Mushidah saya dah tanya, Atila dah tanya, Hana dah tanya, Syahidah dah, Farhana. Okay dah tahu Farhana? Ya Ustazah. Kolmogoroh berapa bacaan dia? Kolmogoroh 0.02. Okay. Okay bacaan skewness? Ini positif 0.11. Oh, awak pun dah hampir. Awak positif 0.11. 0.11. Oh, dia berada kat sini. So normal lah. So data Syahidah pun, data Farhana pun normal. Okay, Hajar. Hajar berapa bacaan Kolmogoroh? Kolmogoroh saya 0.19. Besar lah. Maksudnya dengan okay, 0.19. Yes, yang ini Hajar punya besar. Macam mana saya kata besar? Sebab kalau kita gerakkan 2 titik perpuluhan, dia akan jadi 19%. Okey, data Hajar ni cantik untuk tu. So Hajar tak perlu lagi berhujah dengan skewness. Dah boleh ambil Kolmogoroh sahaja. Okey? Sekarang ni kita tak ada data yang salah. Okey, itu sahaja. Okey, Aisyah. Aisyah berapa bacaan Kolmogoroh? Ustazah nak tengok yang tu, yang tengok bawah statistik Tengok pada dekat test of normality. Kolmogoroh. Okey, tengok pada nilai signifikan. Signifikan 0.0. 0.00. Okey, baca bacaan skewness awak berapa? Skewness. Yang mana saja yang statistik ke? Dekat bacaan skewness. Bacaan skewness bawah deskriptif. Bawah deskriptif dia ada 2 yang terbawah sekali dalam kotak. Nampak tak? Nampak tak? Statistik je. Kolom yang mana satu? Kolom yang bukan yang kedua, yang belah kiri dia. Bukan yang dekat ralat tu, bukan dekat tu. Yang dekat tu bacaan tu. Aisyah nak share ke? Aisyah tunjuk dekat laptop Aisyah. Okay, saya stop sharing. Okay, Aisyah. Tak apalah. Saya dah agak dah. Negatif 3.887. Berapa? Aku tinggal ni. Mana Syah? Mana? Negatif 3.887. Negatif 3.887? Syah, share Syah sekarang. Saya tak boleh share sebab saya pakai phone. Tak boleh pakai, okey sebab pakai phone. Saya tunjuk dah ni, nampak tak? Tak nampak. Kosong weh, negatif kosong weh. Saya pakai laptop. Okey, tak apa. Okey, tunjuk dekat laptop. Okey, ada siapa boleh tolong saya untuk tengok sebab saya tak nampak apa yang Aisyah tunjuk. Cuba tengok bacaan skewness dia. Saya dah katakan, analisis ni bukan satu benda yang mudah. Ya, saya tahu. Awak tunjuk handphone awak tu. Rasa pin muka, pin muka Aisyah, boleh Sekejap, mana nak pin? Pin to screen. Syah, mana Syah? Skewness. Handphone Aisyah tak boleh. Snap dan send. Saya dah pin dah, saya dah ikut dah. Dia cakap gambar tak dalam grup WhatsApp. Bagus, betul. Cuba letak. Sebab Aisyah baca 3 point. Kalau 3 point, jauh tu. Okey. Ni, 3 ke depan dia. Negatif 3 ke depan dia ni. Syah. Siapa nampak? Siapa boleh tolong saya? Ada WhatsApp. Betul Sasa. Ya Sasa. 3. Negatif 3 point. Wow. Okey Syah, data Aisyah ni tak normal untuk tu.
Okay, sebab kalau 3 dia berada di mana? Dia mesti berada pada di antara, sebab tu saya minta semua orang ada data jadi kita boleh check. So data Aisyah berada pada keluar daripada bacaan skewness ni. Ni adalah data Aisyah. Dia telah keluar daripada bacaan skewness dan dia adalah tidak normal. Aisyah ada tengok perbezaan ke Aisyah? Ya Allah, apa? Syah? Tak apalah. Okay. So Aisyah seorang saja, yang lain nanti kena lapor. Ada tak siapa yang dah ada data yang saya belum panggil lagi? Faris data dah siap ke? Belum. Untuk pengetahuan awak, Abu, Aziz dengan Amira memang saya tak nak panggil. Okay? Jadi bila Aisyah duduk di sini, data Aisyah je yang tidak boleh Aisyah punya data dia kalau dia negatif tu, dia duduk sini, dia macam dia punya skewed tu, sebenarnya skewed tu apa tahu? Kalau data dia normal, dia bentuk dia loceng. Okay? Bentuk dia loceng. Itu data normal. Awak nampak kan yang saya share ni? Nampak. Kalau data dia skewness, dia punya data dia tidak jadi bentuk macam tu. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Skewed, maksudnya kalau data tu lebih pada sini yang negatif, soalan Aisyah dia banyak berada pada yang baik-baik je kat sini. Okay? Yang ini nama dia, kita panggil skewed to the left, pencong ke kiri. Bila kita tengok arah kepencongan dia. Nak Maggie lagi, Allah yang ambil sana, cakap dengan adik kakak. Okay? Ini adalah data normal. So orang lain, kita boleh kata data dia okay, normal. Kakak. Okay. Lepas tu, jadi apa kesan dia kalau dia tidak normal? Apa kesan dia? Aisyah tidak boleh menjalankan ujian T, ujian parametrik. Orang lain semua boleh buat ujian T dan korelasi Pearson. Tetapi Aisyah tidak boleh menjalankan ujian T dan juga korelasi Pearson kerana Aisyah kena jalankan ujian Whitney-Mann. Dan juga Aisyah kena buat ujian korelasi pula, dia tak boleh buat Pearson, dia kena buat Spearman untuk analisis non-parametrik. Okay, itu kesan dia. Aisyah ada ke ni? Okay, yang lain dia boleh jalankan ujian yang sama. Aziz, okay, boleh? Ustazah, maaf kalau saya silap masa cek tadi. Nak tanya masa kita nak cek yang kita tekan kan lepas kita tekan explore kan kita ambil data pemboleh ubah. Kan? Anan, kenapa begitu suara dia Anan? Lain tak ada Oh, tak ada line ke? Okay, cakap. Okay. Kan lepas kita explore tu kan? Kita explore. Kan kita tengok pemboleh ubah satu kan yang kita telah compute. Ya, pemboleh ubah satu yang telah di-compute. Oh. Bukan construct. Kalau macam Hanan ni pengetahuan lah kan? Ya, betul. Yang telah di-compute. Ya, betul. Ambil pengetahuan. Kiranya ada lagi, kiranya lepas kita dah settle pengetahuan ni, kita nak cek pula yang lain kan, pemboleh ubah dua. Ya, betul. Betul tu Hanan. Okay. Betul. Tadi dah cek pengetahuan kan, okay. Lepas tu cek pelaksanaan yang pemboleh ubah dua. Saya negatif 0.4. Okay, normal? Skewness? Kakak. Normal? Okay. Normal. Sebab kalau awak keliru, awak lukis mana? Awak lukis je. Kalau siapa yang keliru, cara dia adalah kita nak tahu data kita normal ataupun tidak, kita lukis. Okay, saya nak terang kat awak lah. Min kosong bukan bermakna nilai dia kosong. Min ni adalah nilai min kita. Contoh nilai min kita 85. Ini nilai sebenar dia. Okey, nilai sebenar.
Jadi bila selepas min ni dia bermaksud positif, nilai dia ni mesti lebih daripada 85. Dan juga yang negatif nilai dia mesti kurang daripada, dia jadi 3 lah, dia jadi yang ni 2, ini dia jadi 1, negatif 1. Samalah ni 1, ni 2, ni 3. Jadi untuk kalau awak tak boleh buktikan normaliti awak melalui Kolmogorov tu, P lebih besar daripada 0.05, awak ambil nilai skewness. Okey, sekarang tandakan nilai skewness. Nilai skewness yang ni adalah pada negatif 1.96 sehingga positif 1.96. Dia berada di ni. Dia berada pada sini salah. Pada sini dan juga pada sebelum 2 ni. Andai kata data awak berada di antara ini, kan awak kliklah kat mana data awak. Kalau dia berada di antara ini, data awak normal. Okey? Boleh? So yang tadi tu, sekarang Aisyah je yang saya nampak dia punya tu adalah 3. Kalau 3 Aisyah punya data dia berada di sini, dia adalah tidak normal. Apa kesan dia? Kesan dia adalah Aisyah tidak boleh menjalankan ujian untuk parametrik. Aisyah kena buat ujian non-parametrik. Contoh, kalau normal, kita yang data normal, kita buat ujian T, 2 sampel bebas. Tetapi Aisyah untuk menjawab perbezaan, dia tak boleh buat ujian T. Aisyah kena buat ujian Whitney-Mann. Kalau kita data yang normal, kita buat ujian korelasi dengan ujian korelasi Pearson. Tetapi Aisyah data yang tidak normal tu, dia kena buat ujian korelasi Spearman. Jelas? Itu sahaja. Tak ada salah pun. Sebab tu orang nak normal sebab senang kita nak analisis. Okey, yang itu jelas. Okey, sekarang saya nak awak ulangi. Sebelum ulangi, saya nak siapa yang boleh share. Okey, Aina share data. Anan share data dia. Anan kan dia tak ni. Boleh share data tak? Kalau tak boleh. Kan dia keliru apa? Okey, Aina share data Aina. Share data normaliti saya tak boleh share Ustazah. Okey, tak apa. Share untuk normaliti data. Minumlah. Adik apalah adik ni? Buat apalah adik? Saya stop sharing. Alniza kan? Okay, Aina share Aina. Pergilah dik. Janganlah kacau ibu dik. Pukul 1 je untuk share normaliti. Okey. Sekarang turunkan ke bawah. Okey, sekarang kita dah pandai, kita dah reti baca. Okey, stop. Sekarang kita nak baca plot tu. Kita nak tengok plot kan, kita katakan mana kat data sampah. Kalau kita tengok data Aina tadi, yang ini, yang awak nampak tak? Ni nama dia, turun sikit Aina, turun. Naik. Aku ni turun dengan naik. Bawah sikit. Bawah extreme values. Bawah lagi. Saya nak tadi box. Ni ke? Okay, stop. Dekat histogram tadi. Dah nangis pula seorang. Okay, stop. Okay. Sekarang ni, ini yang macam saya lukis loceng ni. Kalau nanti dalam awak buat frekuensi, kemudian bila awak buat ni, dia akan lukiskan satu ni. Ini dikira normal lah sebab awak nampak tak ada berbentuk loceng. Namun, data ni ada outliers ni. Ya dek, ambil lah air oren ke apa. Okay? Yang ini bentuk data dia. Kalau kita lukiskan dia, bila kita lukiskan dia, dia akan jadi macam skewed. Skewed tu pencong. Dia punya kepencongan tu. Okay, turun. Kita nak tengok data outliers. Pergi pada box plot. Bawah lagi. Okay, yang ini adalah kita tengok titik-titik tu data yang menghampiri nilai min. Garis tengah tu, garis lurus tu adalah nilai min. Jadi titik-titik tu ada data yang menghampiri min. Macam mana kita nak kata data kita cantik dan baik bila semua dekat kepada min?
Okey, dia menghampiri dekat kepada mean. Okey, naik atas. Turun. Sorry, ni atas pula. Turun. Turun lagi. Dekat box plot. Okey, stop. Bawah sikit. Okey. Yang ini kita boleh cari outliers. Ingat tak tadi kita tekan ada outliers yang kita kata data sampah. Awak nampak orang ke-74, ke-135, ke-82 dan ke-69 data dia adalah kita kira data outliers. Bagi pengetahuan. Kita jangan buang dulu. Kita letak dia itu adalah outliers untuk yang pemboleh ubah yang awak tengok ni. Tadi saya nampak kemahiran. So kemahiran. Orang 74, orang 135, orang 82, orang ke-69. Dia ni data dia SPSS baca dia tak jawab lah. Maksudnya bukan dia tak jawab. Data dia tak boleh pakai. Ini kita namakan data outliers. Tapi jangan buang dulu. Sebab kita test pula kepada pemboleh ubah kita yang lain. Adakah nombor-nombor yang sama? Andai kata semua pemboleh ubah kita, nombor-nombor ni yang menjadi data outliers, kita kena buang data tu. Sebab data tu kita tak boleh nak analisis pun. Kita tak boleh pakai untuk analisis. Di sinilah awak kena pastikan jangan main laptop kakak. Kalau kita untung kelebihan kepada orang yang ada, dia ambil data lebih. Kalau Chris G. Morgan kata 50, dia ambil 70. Jadi kalau kita buang 6 pun tak jadi masalah. Kita tetap dapat jumlah minimum sampel. Kalau dia bahaya kalau kita ambil tepat-tepat. Chris G. Morgan kata 103 contoh, kita ambil 103. Tiba-tiba tak ada outliers kat sini. Sebab saya tak boleh nak tengok seorang-seorang. Kalau dalam kelas, yes, saya akan pergi setiap meja untuk tengok seorang-seorang berapa data outliers. Apa yang saya boleh sampaikan kat sini, bila pemboleh ubah yang pertama ataupun kemahiran ni, pemboleh ubah ni, catat nombor berapa yang outliers. Lepas tu awak buat balik prosedur yang sama, awak tengok adakah orang yang sama juga buat macam ni. Jadi catat, jadi kalau dia, lepas tu buat bagi yang ketiga, kalau awak ada pemboleh ubah ketiga, kalau ketiga-tiga memang consistently, memang nombor dia yang naik sebagai outliers, pergi pada data mentah awak, buang. Macam mana nak buang? Klik pada nombor dia. Klik pada nombor dia, kemudian awak buang. Bila awak dah buang data outliers, data awak semakin cantik. Sebab tu kalau awak tengok ada kajian yang memang akan buang data sebab data dia tak bagus pun untuk dianalisis. Sebab dia main-main je. Dia macam dia ada bentuk yang boleh baca ni SPSS yang baca bukan kita. Kita kata dia dah jawab betul tak. Okey, jadi nak buat macam Ustazah. Okey, ni dah jawab dah. Kalau tak normal tak boleh tengok kurtosis punya. Boleh. Kurtosis punya boleh tengok. Tapi selalu kurtosis ni, apa maksud kurtosis? Kurtosis ni, dia tadi tu kita tengok skewness tu, kepencongan dia. Kurtosis ni, dia punya ketajaman. Dia kalau cantik, dia bentuk loceng dia cantik. Kalau kurtosis ni, kat ujung tepi tu, lepas tu dia naik tinggi. Dia macam gunung yang kurus. Okay, kalau nilai kurtosis dia boleh. Aisyah mana? Aisyah dah masuk ke? Kalau Aisyah nilai kurtosis dia berada pada tu pun, kita boleh pakai untuk kurtosis. Aisyah, nilai kurtosis berapa? Nak tengok kat mana? Bawah dia. Bawah skewness tu. Bawah skewness tadi. Awak tengok skewness -3. Okey, bawah dia yang kurtosis tu. 25. Betul. Okey. Aina tunjuk Aina. Okey. Nampak tak? Skewness dia selalu, nilai skewness dengan kurtosis dia tak jauh. Kalau dia tak normal tu dah susah dah. Sebab skewness lah yang paling senang untuk kita tengok normality. Okey. Jadi tak apa Syah. Asalkan awak faham. Okey, dia soalan dia kalau tak ada nombor kira okey. Jelaskan Ustazah. Kalau tak ada nombor apa? Syarul nak tanya tak ada nombor apa? Tak ada nombor yang perlu dibuang. Tak ada okey. Tak ada okey. Itu yang kita nak. Ustazah. Ya.
Kalau macam saya dekat pengetahuan tak ada nombor yang nak kena buang kan. Tapi bawah tu kemahiran dengan sikap ada nombor. So tapi nombor tu lain-lain. Tak lain-lain. Lain-lain. Maksudnya yang pengetahuan dia lain, sikap dia lain. Tak payah buang. Saya cakap buang kalau dia consistently ada pada di setiap pembeli ubah. Ustazah. Ya. Kalau saya dekat bahagian pengetahuan ada satu nombor 47. Kemahiran ada satu, nama 47, sikap tak ada. Awak buang sebab dia ada 2 kat situ. Maksudnya, kita boleh baca, dia hanya faham kepada sikap tu saja. Buanglah. Tapi kalau 103 awak buang cukup tak? Kurang 1. Tak payah buang. Tak payahlah buang. Sebab tak cukup. Okey. Lepas tu kalau buang data tadi, kita kena compute balik ke? Yes. Of course. Kena compute balik. Lepas tu tak buang ni okey lah Ustazah. Tak apa. Tak buang, tak apalah. Sebab data awak tak cukup. Kalau tidak tak kawan nak lapor data awak 102. Tapi adakah 103 tu memang Chris G. Morgan punya ni? Tak apa. Tak payah. Ustazah. Ya. Ustazah kalau dia macam ni. Macam ni? Okey, saya pin jap. Mana nak pin dia? Tak boleh pin. Tak boleh pin lah. Macam ni tu apa? Ni tu apa? Saya tunjuk gambar. Okey. Tak ada nombor kan bawah tu? Tak ada. Tak ada okey lah. Oh, tapi kat sini ada pula. Dekat kemahiran ada. Dekat kemahiran ada berapa? 66 dengan 100. Okey. Dekat tempat lain ada? Tak ada. Tak payah buang. Okay. Tapi kita tahulah. Kalau awak nak tahu siapa orang dia, awak pergi check balik siapa responden awak. Tak payahlah. Yang ini SPSS balik. Ya. Dekat plot box tu kan? Ya. Nombor tu dia duduk dekat bawah ke kat atas Azah? Sebab kenapa saya ada yang atas, ada yang bawah, ada yang tak ada. Saya pun ada yang atas Azah. Atas dan bawah. Atas tu saya jarang jumpa nombor dekat belah atas. Saya ada sebab atas tu dia dah sampai 5 dah kan? Ada 4 orang kat atas. Oh ya? Tu kena buang tu. Saya sama macam Hajar. Ada nombor kat atas. First time saya nampak outliers. Mana yang tidak berada pada garisan tu, semua tu adalah outliers. Itu adalah data outliers. Ataupun betul ke atas nombor 5 tu dia ada jawab nombor 6 ke? Awak check ke data awak betul-betul? Dia dekat garisan 5.0 tu kan Zazah? Dia ada nombor 76, nombor 79, 69, 56. Maksudnya 4 orang lah. Atas garisan 5? 2. Yes. 2 orang. Lepas tu bawah 5, 2 orang. Maksudnya awak yang salah masukkan data? Ya. Maksudnya awak yang dia lebih 5, jawapan dia lebih 5 ke? Ya, data tu di key in lebih daripada 5. Saya check balik. Maksudnya saya check dekat nombor 76 dengan nombor 79 lah Zazan. Ya, betul. Okey. Saya check. Kalau yang ni, kalau kita tengok Aina punya ni, yang outliers dia ni, kalau kita tengok outlier dia atas daripada 1 ni. Dia duduk kat belah 1. Dia jauh. Orang lain jawab yang kebanyakannya duduk dekat 1 point dia duduk kat situ. Macam tu lah. Saya tak sure lah yang tu, saya kena belajar lagi lah kot, pening pula kepala saya. Cuba check kalau betul dia sama je, terpulang lah. Tapi bawah daripada tu semua itu adalah outliers. Okay, kalau kita kena buang data, yes, kita kena compute balik. Sebab tu kita kena buat normality data dulu yang pertama. Sebab kita tak nak bila kita dah analyse sampai ujung, lepas tu bila kita tengok normality, tengok banyak data yang first kita kena bersihkan data dulu. Okay? Ustazah. Ya, saya. Okay, kalau macam yang saya tadi, saya nak share sekejap boleh tak Ustazah? Saya nak tunjuk. Boleh share. Sekejap je. Boleh. Awak boleh bayang tak macam mana kita nak belajar? Ni baru sikit ni, dia baru analisis data ni yang tak ada data. Sebab saya kata kita ada data sama-sama, kita tengok data sekali. Tapi tak apa, saya tahu awak boleh ajar kawan-kawan awak yang lain Ya Allah, ya Tuhanku.
Kenapa dia jadi macam lagu ni? Dia jadi lagu tu, dia jadi lagu rock. Oh, dia duduk dekat sama macam saya Zah. Kalau macam ni okey lah Ustazah. Dia duduk dekat 5 tapi ada nombor-nombor tu. Dia tak lebih pun. Yelah, kiranya kebanyakan orang menjawab di antara, sebab awak student, jadi student ni dia jujur sikit. Jawapan dia di antara min yang dia kira, SPSS kira tu daripada 3.5 sampai 4 point lebih. Tetapi mungkin orang-orang yang atas ni dia jawab semua 5. Betul. Atau yang bawah ni dia jawab semua 1. Kalau saya tengok dia punya nombor tu memang dia jawab semua 5. Iya, itulah yang SPSS baca. Jadi sebab tu awak tengok juga yang awak punya yang lagi satu pun boleh ubah yang akhlak tu. Adakah nombor yang sama juga outliers? Awak buanglah. Awak buanglah. Ya Allah, banyak ni budak-budak. Ini efek budak lah ni. Dia macam tu. Sebab tu bila kita nak collect data, kita perlu menjelaskan kepada responden bahawa kita perlukan data yang ikhlas. Kita perlukan data yang ikhlas supaya nak elakkan ni. Kalau tengok ni banyak ni. Kalau awak buang semua ni, kalau nanti awak tengok cukup ke tidak? Berapa responden awak Farhana? Saya punya populasi 350. So kalau ikut Kenji Morgan tu, saya 181 ke 186 Ustazah? Okey, sekarang? Saya 350 populasi saya. Tapi saya ambil responden 186. Kenji Morgan 186 tu cukup tak untuk 350 tu? Ke lebih? Okey, kalau Kenji Morgan populasi 340, dia punya sampel 181. Kalau 350 186. Kalau 360 186. Okey, sekarang ni apa kesan dia kalau kita tak buang outliers? Data kita tak berapa tepat. Sebab kita kan dah bagi tahu kajian kuantitatif kita memang betul-betul bergantung kepada data kita. Data kita kalau ada outliers ni, awak nak cari nilai mean kalau kita tak bersihkan, jadi tak tepat. Macam tu. Walaupun nombor yang tak sama Ustazah dekat pengetahuan dengan pengamalan tu. Okey. Sekarang ni saya bagi awak pilihan lah, semua yang rasa yang banyak sangat outliers macam ni. Kalau 1, 2 saya boleh terima tau. Tapi bila ada banyak sangat outliers macam ni, awak kena, data mentah ni awak copy balik pada SPSS yang lain dan awak cuba buang nombor-nombor ni. Kita tak cakap kita pakai, jadi awak tengok dia punya beza nanti bila dapatan. Kiranya awak kena buat 2 kerja lah. Kalau awak gunakan dapatan untuk yang ada outliers yang banyak dan juga yang awak dah bersihkan outliers, kita tak payah kira cukup ke tak cukup dulu. Kita kira awak buang data outliers dengan satu yang awak biarkan data outliers, awak tengok dia punya tahap, dia punya hubungan, semua tu akan efek. Semua tu akan efek sebenarnya. Dan kita punya ketepatan dalam data kita tak berapa tepat lah. Kalau kita ambil responden lebih Ustazah, yang kita buang yang tak sepatutnya tu, okey boleh lah. Sebab tu kalau kita ambil responden lebih, lepas tu kita buang nombor tu. Saya ada 192 responden lebih lah. Kenapa awak tak key in semua ke? Tak, saya key in yang cukup-cukup ya. Astaghfirullahalazim. Saya key in semua. Awak key in je semua data yang awak ada. Itu yang maksud dia sekarang tu. Jadi awak boleh faham. Nanti bila kawan-kawan awak dari kelas lain tanya pandangan awak, data tu awak kata ambil je lebih. Sebab awak tahu dah. Awak sekarang ni awak kiranya belajar daripada awak belajar satu-satu, awak ikut je saya cakap. Lepas tu bila tahu benda ni. Jadi nanti bila awak nak terang kepada orang, awak faham macam mana. Awak kata ambil je lebih. Kalau ada outliers ke apa-apa ke senang. Okey, jangan ambil tepat-tepat. Okey. Ya. Ustazah, kalau macam saya ada 234 orang. Key in je semua dalam SPSS. Iya. Saya ikut Kenji Morgan tu, saya buat cukup-cukup. Dah sama lah. Siapa lagi yang sama ke kamu? Sebab saya tidak. Kita orang semua buat sama cukup-cukup. Kita masukkan sikit. Kami key in balik lah Ustazah. Saya key in balik. Saya ambil lebih. Dengan Kenji. Jangan. Key in je semua. Dengar je. Awak tahu. Maksudnya kalau saya buat tu, kalau saya cakap tu awak buat je. Sebab saya tahu benda ni saya dah nampak sampai ujung.
Awak tak nampak, awak ikut. Kalau awak jumpa, baru awak tahu. Sekarang okay, bila dah jadi macam ni, awak key in balik, buang balik, test balik, frekuensi data semua, tengok, buat dari awal, compute balik semula, buat normality dulu. Sebab saya pernah kena, sebab saya punya pengajaran, saya pernah kena yang normality data. Kita dah habis tengok-tengok, data outliers kita banyak. Saya kata, wah, kita dah buat siap dah ni, susah. Okay, lepas tu nak tanya lagi, kalau ada data outliers, bahagian pengetahuan kemahiran ada satu, sekat tak ada, okay, macam mana? Okay, tadi saya dah jawab, okay, tak ada nombor. Okay, Ustazah, saya kira balik data. Okay, yang lain okay. Walaupun yang lain tak ada data, awak kena tak juga tahu benda ni. Awak kena juga tahu. Jadi hari ni nasib baik ada data lebih. Key in je data. Sebab kan kita tak tahu. Orang ni kadang-kadang jawab, dia nak tidur. Dia main jawab je lah. Asal dia jawab, okay tak, maka dia bagi ke awak. Sekarang ni, untuk kuantitatif, kita perlukan keikhlasan responden. Sebab tu masa saya dulu share pengalaman saya untuk pelajar tingkatan 2, saya masuk kelas dia, saya minta kebenaran kat sekolah, saya nak jalankan, saya beritahu, saya mohon kepada semua pelajar, saya kata, untuk jawab seikhlas hati. Sebab dapatan kita, laporan kita adalah keikhlasan. Sebab tu awak ada baca, keikhlasan sampel, keikhlasan responden dalam menjawab. Sepatutnya contoh awak banyak untuk gunakan budak SEM 8. Bagi tahu yang kita buat ni bukannya senang, awak tahu awak buat tu susah. Jadi kita nak benda, kita nak data yang betul-betul, yang memang daripada dia, yang betul-betul mengukur kepada pengetahuan dia, yang mengukur kepada kemahiran dia. Samalah dengan budak sekolah, nak pula daripada satu sudut Google Form bagus, awak cepat je masukkan data, awak copy paste. Tapi yang tak bagusnya, awak tidak dapat menyatakan hasrat awak tu untuk orang buat betul-betul. Okay, faham dah kat situ? Okay, so tak apa kalau macam tu, kita untuk hari ni sahaja kita pergi kepada normality data kepada yang ada data. Okey, saya lupa kepada, bukan lupa. Saya nak tulis satu saya nak minta tolong ke Erin. Erin boleh share ke Erin? Ya, Ustazah. Okey, boleh share screen? Ke share. Tak boleh? Ke line awak tak bagus? Saya cuba. Share Ustazah punya ni ke? Ya, share saya punya. Tak, saya cuma bukan nak share saya punya. Bukan saya nak share saya punya. Saya untuk orang yang baru tu saya lupa. Lepas kita key in data, kita kena check data kita ada missing ke tak ada missing. Itu yang saya bercakap seorang-seorang lah. Sepatutnya sebelum saya check normality data tu, saya check dulu data missing ke tak missing. Boleh Erin? Kalau tak boleh saya minta siapa-siapa share. Faris, awak hilang ke Faris? Ada Ustazah, ada. Saya dengar. Ada tu. Ada Ustazah. Itulah yang lelaki. Abu start. Abu ready je. Abu dia punya situasi adalah dia dah analyse semua data dia sampai dah habis dia punya objektif. Lepas tu dia cakap, Ustazah boleh tak? Daripada asal tu dia tak nak buat hubungan kerana perbezaan dia ketiga-tiga tu tidak ada perbezaan. Ustazah boleh tak saya nak tambah hubungan? Dia boleh jadi macam-macam, saya kata dekat belakang. Okay?